Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Hijrah 4 April bersama saya Aziz Arifin dan jurubahasa isyarat Muhammad Amsyar Zamani. Dan berikut tajuk utama malam ini. CCTV papar hanya seorang terlibat lempar molotov koktail di Kuantan. Juga video klip Love Raya, MCMC diminta ambil tindakan terhadap usahawan kosmetik Alif Shukri. Kejadian melempar bom petrol atau molotov koktail di KK Mart dekat cawangan Sungai Isap, Kuantan pada 30 Mac lalu dipercayai dilakukan oleh seorang sahaja individu. Ketua Polis Kuantan, Assistant Commissioner Wan Muhammad Zahari Wan Busu berkata, maklumat itu diperoleh selepas pemeriksaan terhadap beberapa rakaman kamera dan litar tertutup CCTV di sekitar lokasi kejadian. Sekarang ni kita nak pastikan kita boleh untuk mengenal pasti, khususnya dari segi CCTV yang ada tu, orang kata yang agak tak berkualiti. Jadi kita cubalah sebaik mungkin menggunakan kepakaran yang ada di public forensik dan sebagainya. Dia berapa terlibat kita nampak? Kita nampak kelabu-kelabu tu seorang je. Seorang je individu yang terlibat. Kita tak ada kenderaan pun tak nampak kelibat kenderaan. Kita nampak kelibat individu tu dah. Selepas membuat balingan, nampak kelibat lari daripada premis. SCP Wan Muhammad Zahari menggesa orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kes berkenaan tampil bagi membantu siasatan dan kes disiasat mengikut Seksyen 435 Kanun Keseksaan. Semalam Ketua Polis Pahang, Datuk Seri Yahya Othman Petang dilaporkan berkata polis telah merakam keterangan 4 individu termasuk pengadu kejadian berkenaan bagi membantu siasatan. Selain itu, unit kereta peronda, MPV dan unit rondaan bermotosikal URB diarahkan meningkatkan rondaan di cawangan KK Mart di seluruh Pahang. Dalam kejadian Sabtu lalu, cawangan KK Mart yang baru beroperasi 2 minggu itu dibaling bom petrol yang menyebabkan bahagian hadapan kedai terbakar termasuk beberapa rak barangan runcit yang diletakkan di situ. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap pengasas dan pengerusi eksekutif kumpulan KK Supermart dan Superstore Sdn Bhd, Datuk Seri Dr. KK Chai di Istana Negara. Sultan Ibrahim Sultan Iskandar dalam sesi yang berlangsung selama 15 minit itu, Chai memohon ampun dan maaf kepada Seri Paduka Baginda serta seluruh umat Islam berhubung isu penjualan stoking yang tertera kalimah Allah di beberapa cawangan kedai serba neka itu. Sultan Ibrahim bertitah menekankan semua pihak termasuk KK Mart supaya lebih berhati-hati terhadap produk yang dijual, khususnya barangan import bagi mengelakkan perkara sedemikian berulang. Titah baginda, semua pihak mesti lebih bertanggungjawab, jangan pisang berbuah 2 kali dan baginda berharap ini kali terakhir baginda perlu menegaskan perkara ini. Baginda juga sekali lagi menegaskan jangan ada pihak yang mengambil kesempatan ke atas perkara tersebut termasuk menghasut rakyat. Baginda tidak mahu perkara ini berlarutan. Keputusan makmal bagi sampel kupang dan air laut yang diambil susulan kejadian kes keracunan makanan berkaitan pengambilan haiwan laut itu di Port Dickson dijangka diketahui esok. Pengarah Jabatan Perikanan Negeri Sembilan, Kasim Tawir berkata, pihaknya juga sudah mengeluarkan arahan kepada penternak kupang untuk tidak mengutip dan menjualnya. Kasim berkata, kes seumpama itu tidak pernah direkodkan berlaku sebelum ini di perairan Port Dickson dan pihaknya juga bekerjasama dengan Persatuan Nelayan untuk melakukan pemantauan bagi mencari punca. Beliau berkata terdapat 19 penternak kupang berdaftar di perairan Port Dickson dan hasilnya sekitar 4 tan setahun dan 300 kilogram sebulan. Ia dijual pada harga pasaran RM10 sekilogram dan boleh diperoleh di perairan Pasir Panjang dan Linggi. Sementara itu, penternak kupang di perairan Pasir Panjang di sini akur yang mereka tidak dibenarkan menjual dan mengeluarkan kupang serta kerang berikutan kejadian kes keracunan yang berlaku. Meskipun terpaksa menanggung rugi, berikutan terpaksa membatalkan tempahan pelanggan sempena Aidilfitri tidak lama lagi, namun soal nyawa diberi keutamaan.
Seorang ahli perniagaan didakwa di Mahkamah Magistrate Butterworth hari ini atas 7 pertuduhan menipu berhubung pelaburan melibatkan beberapa projek perumahan dan rumah kedai tidak wujud 6 tahun lalu. Tertuduh Ahmad Kamal Akbar Ramin bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan minta dibicarakan. Mengikut pertuduhan pertama hingga 7, tertuduh didakwa menipu seorang lelaki berusia 53 tahun berkaitan pelaburan beberapa projek perumahan rakyat PPR dan 71 rumah kedai tidak wujud membabitkan kerugian berjumlah RM580,000. Tertuduh menjanjikan keuntungan di atas pelaburan itu sehingga mendorong mangsa menyerahkan beberapa keping cek atas nama syarikat Akrar Bina Teguh Sendirian Berhad. Kesalahan itu didakwa dilakukan di Kompleks Perniagaan Tasik Gelugur pada 8 September dan 24 September 2018. Bagi kesalahan itu, dia didakwa mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Jika sabit kesalahan, dipenjara tidak melebihi 10 tahun serta sebat dan denda. Mahkamah kemudian menetapkan tertuduh diikat jamin RM56,000 dengan seorang penjamin. Kes akan disebut semula pada 26 Jun depan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC diminta mengambil tindakan bersesuaian berhubung video lagu bertajuk Love Raya yang dimuat naik usahawan kosmetik Alif Shukri di media sosial. Menteri Komunikasi Fahmi Fazil berkata beliau menerima banyak maklum balas daripada warganet yang meminta tindakan diambil berhubung perbuatan usahawan itu yang telah mencetuskan rasa jengkel masyarakat. Saya telah tonton sebahagian daripada mana-mana video yang telah dimuat naik dalam media sosial dan saya telah minta pihak MCMC untuk meneliti perkara ini dan mengambil sebarang tindakan yang bersesuaian. Tapi masa yang sama, saya rasa ramai yang mungkin mengambil maklumlah keputusan Datuk Alif Shukri untuk tidak memuat naik video tersebut. So I think at this point in time we leave it at that lah. Tapi sekiranya pihak MCMC mendapati ada sebarang keperluan untuk melakukan siasatan, maka MCMC boleh menyiasat. Beliau diminta mengulas mengenai isu Alif Shukri yang mencetuskan kontroversi selepas usahawan itu memuat naik sedutan lagu Aidilfitri terbaru bertajuk Love Raya di laman Instagram miliknya yang memaparkan aksi tarian kurang sopan. Usahawan itu bagaimanapun telah memadam video berkenaan. Fahmi dalam pada itu turut menasihati pempengaruh media sosial untuk menghasilkan kandungan yang bersesuaian untuk tontonan umum terutama kanak-kanak. Beliau juga akan mengadakan pertemuan dengan pengendali media sosial dalam masa terdekat bagi menentukan beberapa keputusan berkaitan aspek keselamatan semua aplikasi media sosial. Beliau berkata kerajaan bimbang dengan sebarang kandungan yang boleh memudaratkan pengguna terutama kanak-kanak bawah 13 tahun. Terdahulu, beliau ditemui pada Majlis Apresiasi Pengamal Media bersama Fahmi Fazil di Ibu Negara. Pelakon dan penyanyi Jaafar On Awang menghembuskan nafas terakhir pada usia 72 tahun di Hospital Serdang. Allahyarham sebelum itu dikejarkan ke hospital pada Selasa selepas mengalami berak berdarah dan ditempatkan di zon kritikal. Bagaimanapun keadaan Allahyarham kembali stabil dan ditempatkan di ward biasa untuk pemerhatian doktor. Semasa hayatnya, Jaafar On yang mahir memasak mula menyertai dunia seni sejak 1970-an sebagai penari sebelum menjadi pengacara dan chef jemputan dalam beberapa program televisyen. Selain aktif dalam bidang lakonan, arwah juga berkebolehan sebagai penyanyi. Kira-kira 100 jemaah Masjid Sultan Yusof Rapat setia menunaikan solat jenazah ghaib selepas sembahyang Zuhur hari ini untuk Allahyarham Megat Ashman Akif Megat Irman Jafni, 21 tahun, pelajar Malaysia yang terkorban dalam nahas jalan raya di Tasik Tekapur, New Zealand Sabtu lepas. Solat itu diimamkan oleh Imam Masjid Sultan Yusof Muhammad Syamsuddin dan turut dihadiri Datuk Allahyarham Megat Khashushaini Megat Abdul Rahman 85 dan ahli keluarga yang lain. Datuk Mangsa Megat Khashushaini berkata pihaknya bersyukur Allahyarham cucunya selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam di Bromley, Christchurch kira-kira jam 9 pagi tadi waktu tempatan. Beliau sekeluarga redha dengan keputusan jenazah cucunya dikebumikan di New Zealand.
Dalam kejadian Sabtu lepas, selain Megat Ashman Akif, seorang lagi pelajar Malaysia, Wan Nur Adlina Alisa dari University of Canterbury, turut terkorban dalam kemalangan yang berlaku pada 1.45 tengah hari waktu tempatan. 3 lagi pelajar cedera dalam nahas sama iaitu Nur Firas Wafiah dan Lia Isabel anak Walton dari universiti sama serta Muhammad Faris Muhammad Fairusham dari Victoria University of Wellington. Empat 14 lokasi jualan agro madani sempena Aidilfitri di Terengganu. Alhamdulillah bertemu kembali. Tiada isu zakat yang tular tahun ini. Itu jelas Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP, Datuk Muhammad Nizam Yahya berhubung isu zakat pada tahun ini, terutama ketika bulan Ramadan. Jelasnya perkara itu tidak sehebat tahun-tahun sebelum ini. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah SWT. Pada tahun ini kita, seperti mana tentunya sudah kita menjagakan apabila datang bulan Ramadan dan Aidilfitri akan ada isu-isu viral berkaitan dengan duit zakat, ke mana duit zakat, apa kerja pegawai zakat dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah, tahun 2024 Ramadan 1445 Hijriah ini tidak ada satu pun isu yang viral yang ditularkan berkaitan dengan duit zakat. Jelas beliau lagi, sepanjang Ramadan, MAWIP telah meluluskan hampir 38 juta ringgit dalam memberi bantuan dari pelbagai aspek. Ia sekaligus luar dari jangkaan awal MAWIP yang menjangkakan mendapat kutipan 12 hingga 15 juta ringgit bagi zakat fitrah pada tahun ini. Sementara itu, pengerusi MAWIP Said Kamaruzaman Said Kabir berpendirian MAWIP mempunyai banyak potensi. Sebagai sebuah organisasi yang berusia 50 tahun, MAWIP ingin menyahut saranan Perdana Menteri untuk menjadi Majlis Agama Islam terbaik di Malaysia. InsyaAllah kami mula mengorak langkah untuk mengadakan pelbagai inisiatif kualiti inovasi dan cuba mendapatkan recognition lah atau pengiktirafan daripada agensi-agensi nasional dan juga internasional. Beliau berkata demikian selepas sesi kunjung hormat pengerusi MAWIP bersama TV Al-Hijrah di Menara MAWIP Kuala Lumpur siang tadi. Turut hadir Pegawai Eksekutif TV Al-Hijrah Namanzi Haris dan Ketua Pegawai Operasi TV Al-Hijrah Nazaria Muhammad. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP telah membelanjakan kira-kira RM38,705,500 bagi program sepanjang Ramadan tahun ini. Ia termasuk program bantuan Ramadan dan Raya kepada badan bukan kerajaan NGO dan individu yang layak. Pengerusinya Said Kamarul Zaman Said Kabir berkata sejumlah 2.6 juta ringgit disampaikan kepada NGO Islam bagi aktiviti dakwah dan kebajikan. Antaranya Pertubuhan Kebajikan Islam Perkim sebanyak 2 juta ringgit, Gerakan Belia India Muslim Gapima sebanyak RM200,000, Pertubuhan Dakwah Interaktif dan Tarbiyah RM300,000, Pertubuhan Kebangsaan Orang Kerdil Malaysia sebanyak RM50,000, Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Malaysia juga RM50,000. Bantuan Aidilfitri juga mula disalurkan pada 2 April kepada penerima bantuan sara hidup sebanyak RM300 dan RM300 kepada pelajar institusi pendidikan MAWIP. Manakala bantuan Ramadan dan Aidilfitri mencecah RM33,523,000, MAWIP juga telah membelanjakan sebanyak RM2.66 juta bagi menjayakan majlis iftar bersama asnaf. Alhamdulillah, agihan MAWIP sepanjang program Rahmah Ramadan 2024 adalah seperti berikut. Majlis sumbangan kepada pesakit dan petugas barisan hadapan RM480,000, ziarah ke pusat kebajikan dan rumah asnaf RM14,500, sumbangan pakaian dan keperluan raya RM400,000, jom balik raya bersama mahasiswa 1.68 juta ringgit ya. Beliau berkata demikian dalam majlis iftar bersama 400 orang penerima zakat MAWIP di Ibu Negara malam tadi. Dalam pada itu, Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ MAWIP menyasarkan jumlah pungutan zakat fitrah pada tahun ini sebanyak 15 juta ringgit berbanding 12 juta ringgit yang dipungut tahun lalu.
Harapan saya agar pembayar zakat dan terus menyokong MAWIC dan MAWIC terus mengagikan sumbangan kepada golongan kumpulan-kumpulan SASA yang ingin menjalankan aktiviti dakwah. Harapan saya agar hubungan yang baik dengan pihak MAWIC dapat terus dijalinkan dari masa ke semasa, serta kami dan harapan kami supaya MAWIC akan sentiasa membantu kami dan menjadikan kami sebagai stakeholder yang berada di sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Marilah sama-sama kita contohi akhlak terpuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menjadi mukmin yang paling pemurah khususnya dalam Ramadan. Riwayat Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang paling pemurah dan menjadi lebih pemurah pada bulan Ramadan. Mari berwakaf kepada pembinaan kompleks tahfiz anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia dengan nilaian RM350 per kaki persegi sebagai bekalan saham pahala di akhirat kelak. Sebanyak 14 lokasi jualan agro madani sempena Aidilfitri akan beroperasi di seluruh Terengganu sepanjang April ini, di mana 3 siri telah dianjurkan di sekitar Kuala Terengganu setakat hari ini. Pengarah Lembaga Pertubuhan Peladang LPP Terengganu, Hasmila Abbas berkata, ia bagi membantu rakyat terutama golongan kurang berkemampuan mendapatkan barangan makanan dan keperluan pada harga lebih rendah. Hasmila berkata antara produk yang menjadi pilihan menjelang Aidilfitri termasuk daging tempatan, beras putih tempatan, ayam dan telur yang dijual pada harga 30 hingga 50% lebih murah. Pihaknya menyasarkan kedatangan 5,000 pengunjung dengan jualan sekitar RM100,000 di setiap lokasi penganjuran jualan agro madani. Kita mensasarkan setiap kali jualan agro madani memang kita dapat sasaran seperti itu. RM100,000 jualan. RM10,000 tu di setiap satu lokasi? Tak, semalam sahaja RM100,000. Semalam. Kalau kita sasarkan, kalau tanya saya dia macam berikutan program nak raya dan sebagainya. Jadi bila hari-hari perayaan macam ni, nampaknya jualan semakin tinggilah. Jelasnya lagi, jualan agro madani di Peladang Outlet Pertubuhan Peladang Kawasan PPK Kuala Terengganu semalam mencatat kunjungan 10,000 orang dan jualan melebihi RM100,000. Beliau berkata pada sidang media program jualan agro madani sempena Aidilfitri di perkarangan Masjid Jamik Pengadang Baru. Sementara itu, orang ramai mula membanjiri perkarangan jualan agro madani seawal 6.40 pagi untuk mendapatkan ayam pada harga RM7.60 sekilogram. Pengunjung yang ditemui berkata mereka mengambil peluang berbelanja di situ bagi menjimatkan perbelanjaan harian memandangkan harga barangan jauh lebih murah dari biasa. Alhamdulillah, saya tengok jualan agro madani ini memang banyak manfaatlah. Dia sekurang-kurang dapat bantu penduduk kampung sini ya, nak menyambut Aidilfitri ini. Dan kita tengok harga pun alhamdulillah begitu baiklah. Agak orang kata murah dan berpatutan. Kalau nak dibandingkan harga daging dengan kat luar dalam lebih kurang dalam 30 lebih kan, 36 gitu. Sini harga dia RM27. Untuk persiapan raya semua memang murah sangat. Memang bagus apa program gini. Harap diadakan lagi lah lain kali untuk jualan murah gini. Lebih lagi kat raya ni. Lebih-lebih lagi kat raya gini semua. Untuk orang yang macam tak cukup duit ke apa ke, okeylah untuk jualan murah ini. Mereka berharap jualan agro madani dapat dianjurkan setiap hari walaupun selepas Aidilfitri memandangkan kos perbelanjaan harian sekarang semakin meningkat. Pencarian bakat baharu TV Al-Hijrah kali ini dijalankan melalui sesi uji bakat di salah sebuah institusi pengajian awal IPTA iaitu di Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Sesi uji bakat tersebut merupakan salah satu kerjasama TV Al-Hijrah bersama IPTA bagi memberi peluang kepada para mahasiswa untuk mencungkil bakat mereka dalam industri penyiaran. Menurut Ketua Pegawai Operasi TV Al-Hijrah, Nazariah Muhammad, sesi uji bakat itu mendapat sambutan yang menggalakkan dalam kalangan pelajar. Ia susulan pihaknya menerima jumlah permohonan yang memberangsangkan melalui saringan awal yang dikendali jawatankuasa universiti berkenaan. Saya difahamkan lebih kurang 300 permohonan di peringkat universiti dan disaring oleh jawatankuasa peringkat universiti. Selepas itu hari ini kita saring yang telah dipilih oleh USIM.
Sesi uji bakat tersebut diadakan di Perpustakaan USIM bermula 10 pagi hingga 4 petang. Selain pelajar USIM, uji bakat berkenaan turut disertai pelajar luar seperti pelajar Kolej Permata Insan. Sementara itu, Dekan Fakulti Undang-Undang USIM, Profesor Madya Dr. Nik Salida Sohaila mengharapkan sesi uji bakat berkenaan dapat memberi manfaat kepada pelajarnya untuk masa akan datang. Kalau mereka tidak dikenali di arus perdana melalui media, agak sukar untuk pihak-pihak yang berkepentingan menjadikan mereka sebagai pakar rujuk. Jadi antara yang kami boleh bantulah masyarakat ya, mengenengahkan talent yang kami ada yang sangat berkepakaran dan berkemahiran dalam bidang masing-masing. Tambahnya, beliau berharap sesi uji bakat tersebut dapat memberi peluang buat TV Al-Hijrah untuk memilih wajah-wajah baharu yang lebih intelektual menerusi kerjasama pencarian bakat TV Al-Hijrah di IPTA. Amerika terus pertahan Israel meskipun IDF bunuh kejam 7 pekerja kemanusiaan di Gaza. Kita beralih ke laporan luar negara. Amerika Syarikat cuba menegakkan benang yang basah apabila terus mempertahankan jenayah perang Israel. Jurucakap Majlis Keselamatan AS, John Kirby berkata masih terlalu awal untuk menyalahkan IDF mengenai pembunuhan kejam 7 pekerja kemanusiaan di Gaza. Your question presumes at this very early hour that it was a deliberate strike, that they knew exactly what they were hitting, that they were hitting aid workers and did it on purpose, and there's no evidence of that. I would also remind you, sir, that we continue to look at incidents as they occur. The State Department has a process in place, and to date, as you and I are speaking, they have not found any incidents where the Israelis have violated international humanitarian law. Unless you think we don't take it seriously, I can assure you that we do. We look at this in real time. They have never violated international humanitarian law ever in the past 5 to 6 months. I'm telling you, the State Department has looked at incidents in the past and has yet to determine that any of those incidents violate international humanitarian law. Beliau tetap mempertahankan serangan yang turut membunuh warga negara Amerika walaupun bukti jelas menunjukkan serangan udara itu tepat menyasarkan kenderaan yang dinaiki mangsa. Lebih memeranjatkan apabila beliau berkata AS tidak menjumpai satu pun kejadian di mana Israel perlu dipertanggungjawabkan. Israel memberi alasan kononnya tentera IDF tidak sengaja melakukan serangan yang membunuh 7 pekerja World Central Kitchen itu. Tanpa mengakui kesalahan sendiri, Ketua Pertahanan Israel Herzi Halevi menyifatkan serangan itu satu kesilapan besar. The strike was not carried out with the intention of harming WCK aid workers. It was a mistake that followed a misidentification at night during a war in a very complex conditions. It shouldn't have happened. Kenyataan dikeluarkan selepas kematian pekerja kemanusiaan itu menimbulkan kemarahan dunia. Keterangan itu tidak boleh diterima kerana pergerakan WCK telah diselaraskan dengan tentera Israel terlebih dahulu. Malah kenderaan yang dinaiki kaki tangan WCK melalui kawasan bebas konflik. Tanpa segan silu, Israel kemudian hanya memohon maaf kepada kaki tangan WCK selepas membunuh mereka. Semalam, 7 kaki tangan WCK terbunuh akibat serangan udara Israel yang menyasarkan 2 kenderaan berlogo. Mangsa dari pelbagai negara itu baru pulang selepas menghantar bantuan di Deir al-Balah. Pengumuman World Central Kitchen semalam untuk menghentikan seketika bantuan makanan terus memberi kesan langsung kepada penduduk Gaza. Pelarian Palestin yang sangat bergantung kepada bantuan yang disediakan Organisasi Kemanusiaan AS itu bimbang keadaan mereka berubah menjadi malapetaka lebih besar. وهذا المطبخ العالمي كان يطعم ناس كثير يعني الناس منها تاكل تدعم العالم واكيد حيصير برضه الناس مش عارفه ولا ايش تلجا فاكيد حيصير جوع كثير نسبه جوع كثير كنا نعتمد عليه كثير المطبخ العالمي هذا فاحنا زعلانين وغضبانين انه يعني فيش الحين دعم الا منه فان شاء الله بتنحل هيك الامور
أنا مسؤول عن 30 أسرة في مخيم السلام، ولقيت الناس موعد الإفطار قرب والناس مش عاملة أكل، مش عاملة حسابها. عايشة الناس على إيش بيعطوهم من المطبخ المركزي يعني، وبياكلوا وبيشربوا لأنه الوضع سيء والناس معهاش تشتري وتاكل والأسعار غالية كثير. فوالله توقف المطبخ كثير حيأثر على حياة الناس وعلى أكلها وعلى شربها، خاصة في أطفال وأولاد صغار ونساء حوامل. الوضع يعني حيزيد مأساوية. Semalam, WCK menghentikan operasinya serta-merta di Gaza dan akan membuat keputusan mengenai perancangan kerja mereka tidak lama lagi. Sebelum serangan, WCK menggerakkan lebih 60 dapur di tengah dan selatan Gaza menyediakan beratus ribu makanan setiap hari. Memaknakan Ramadan dengan memberi. Penderitaan rakyat Gaza sudah tidak terperi. Sekelip mata hilang apa yang mereka miliki. Dari harta benda, sanak saudara hinggalah nyawa-nyawa yang mereka kasihi, semuanya hilang depan mata mereka sendiri. Jom bersama kami memaknakan Ramadan kali ini dengan memberi. Bantu Gaza dan Yaman seikhlas hati. Mereka benar-benar menanti bantuan dari anda yang murah hati. Sekian untuk malam ini. Kami di Berita Al-Hijrah menzahirkan penghargaan kepada pejabat Perdana Menteri atas juadah berbuka yang disampaikan kepada kaki tangan TV Al-Hijrah petang tadi. Saya Aziz Arifin dan jurubahasa isyarat Muhammad Amsyah Zamani. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat menjalani ibadah puasa.